Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Cikgu harap semuanya sihat dan sentiasa bersemangat. Okey, pada minggu lepas kamu telah pelajari tentang pakaian tradisional dan juga perhiasan diri. Jadi pada minggu ini kita akan masuk tajuk yang berikutnya iaitu seni halus. Nampak tak? Seni halus. Okey, apa yang kamu akan pelajari dalam seni halus ni? Jom kita tengok sama-sama slide yang telah cikgu sediakan. Okey. Dalam bidang seni halus, tingkatan 3 memberi penekanan terhadap 3 jenis seni halus, iaitu yang pertama adalah seni lukisan, seni catan dan juga seni arca. Okey, dalam bidang seni lukisan mengalurkan sejarah perkembangan seni lukisan tempatan dan juga karya lukisan kontemporari. Manakala dalam seni catan pula memerihalkan aspek media, teknik, aliran serta pelukis dan karya seni. Seterusnya adalah seni arca. Seni arca memberi tumpuan terhadap definisi, sejarah, jenis dan kaedah penghasilan produk. Tapi hari ini cikgu tak ajar ketiga-tiga bidang dalam seni halus ni. Cikgu akan fokus terlebih dahulu pada seni lukisan. Okey, faham? Kita teruskan. Inilah yang dikatakan dengan seni lukisan. Okey, seni lukisan adalah hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Okey, maksudnya setiap bangsa ada seni lukisan. Okey, hal ini demikian kerana penghayatan terhadap karya seni dapat mendekatkan seseorang itu ke arah mengenali nilai dan identiti budaya masyarakat yang melahirkannya. Okey, sejarah membuktikan bahawa lukisan sebagai sumber bernilai. Dalam sejarah kata lukisan ni adalah sumber yang bernilai kerana dia memberi makna seperti yang tertera pada dinding-dinding gua tempatan maupun pada tamadun Mesir purba. Okey, kamu belajar sejarah kan? Dalam konteks sejarah, penemuan lakaran-lakaran di dinding-dinding gua menunjukkan ataupun memberitahu tentang perkara-perkara yang berlaku pada sesuatu zaman itu. Okey, maksudnya pada zaman dulu, seni lukisan ni adalah seni meluahkan perasaan, meluahkan emosi kita dengan menggambarkan apa yang difikirkan. Betul tak? Jadi pada zaman dulu, zaman prasejarah dulu, masyarakat itu tak tahu ataupun tiada kelengkapan lengkap untuk melukis ataupun dia tak tahu macam mana dia nak ekspresikan diri dia, macam mana dia nak luahkan perasaan dia. Pada zaman dulu, mereka hanya menggunakan peralatan tradisional untuk melukis. Kat sejarah kan ada cakap, ada kat dinding-dinding gua ada lukisan. Lukisan tu digunakan charcoal ataupun arang. Kalau dulu diorang guna arang, zaman sekarang telah diadaptasikan dan diberikan nama charcoal. Mereka lukis. Pada zaman sejarah tu apa yang mereka lukis? Kita cerita sejarah sikit. Masa zaman sejarah tu diorang melukis apa yang ada di persekitaran mereka. Contohnya aktiviti seharian mereka. Pada zaman dulu mereka mencari makanan dengan menangkap ikan, memburu haiwan, binatang kan. Dia duduk dalam hutan kan. Jadi dia menggambarkan suasana tu dengan melukis. So dia lukislah apa yang berlaku pada zaman dia. Dan lukisan tu menjadi penunjuk pada kita zaman sekarang untuk kita kaji sejarah. Jadi penting tak seni lukisan? Penting. Jadi kita akan belajar tentang seni lukisan. Seterusnya ini contoh lukisan. Ini contoh lukisan. Kalau sebut tentang lukisan, dia ada berbeza dengan catan ya. Jangan tersilap. Bukan semua yang kamu hasilkan, karya yang kamu hasilkan tu dipanggil lukisan. Tak ramai yang keliru. Buat catan pun dia panggil lukisan, buat lukisan pun dia panggil lukisan. Tapi kamu kena ingat, lukisan dan catan adalah sesuatu yang berbeza. Nampak sama tapi tak serupa. Kerana seni lukisan menggunakan media kering. Media kering maksudnya dia tak ada menggunakan bahan tara seperti air ke, minyak linsik ke. Lukisan dia tak ada guna bahan tara kerana dia menggunakan media kering. Contoh media kering apa dia?
Kena ingat balik, refresh balik. Masa kamu tingkatan 1, masa kamu tingkatan 2, cikgu dah terangkan. Okey, masuk tingkatan 3, cikgu rasa tak perlu terangkan lagi. Mesti dah ingat. Okey. Kalau tak ingat, tak apa, kita ingatkan sama-sama. Okey. Media kering contohnya seperti pensel warna, krayon, charcoal, pastel color, yang tak guna air, yang tak guna minyak listrik, itu dipanggil media kering. Ini adalah bahan-bahan untuk menghasilkan lukisan. Okey, kita tengok pada era seni kontemporari. Okey, penerimaan teknologi telah mengubah persepsi bahawa karya seni tampak tidak lagi terhad kepada penggunaan media, alatan dan teknik konvensional. Dia tak macam bila dah berlaku zaman era kontemporari, peralatan tadi tu yang media kering tadi tu tak digunakan sepenuhnya sebab kita dah ada aplikasi-aplikasi yang selari dengan kemajuan era kontemporari, seni kontemporari. Okey. Penerokaan aplikasi media digital oleh pelukis tempatan telah menzahirkan pelbagai hasil karya seni kontemporari melalui media campuran, media baharu, teknik hybrid dan juga teknik lukisan digital. Mesti ada sesuatu yang kamu baru dengar kan, teknik hybrid tu apa cikgu? Teknik lukisan digital tu macam mana pula cikgu? Media campuran apa dia? Media baru apa dia? Okay, kita akan pelajari lebih lanjut. Ini adalah contoh teknik digital. Okay, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Siapakah pengkarya ni? Okay, tajuk dia Digital Portrait Juliana. Siapa yang menghasilkannya? Tengok. Dalam gambar tu ada tulis Muhammad Ikram Al-Hafiz Hashim. Okay, dia menggunakan teknik digital. Okay, sebab kalau dulu kita melukis secara konvensional saja, media yang sedia ada. Sekarang banyak dah aplikasi kan, banyak aplikasi dalam smartphone ada aplikasi, dalam laptop dah ada aplikasi, yang mana free download pun ada. Jadi senang untuk kita menggunakannya. Okay, seterusnya ini adalah persepsi seni dalam perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Ada era 60-an, era 70-an, era 90-an dan juga tahun bila lagi tu? 1990-an juga. Okey, mari kita baca sama-sama tentang era 1960-an. Okey, pengaruh gaya barat dengan aliran ekspresionisme dan abstrak ekspresionisme. Okey, maaf cikgu tak berapa nak pandai nak sebut, dalam kalangan pelukis yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. Yang ni. Pada tahun 1960-an ni, dia orang banyak menggunakan gaya barat. Banyak menggunakan karya gaya barat sebab pelukis yang melahirkan karya itu, mencipta karya itu kebanyakannya berpendidikan daripada luar. Tapi pada tahun 1970-an ni dia dah mula mengadaptasi karya yang berbentuk tempatan. Dia dah mula nak masukkan tentang karya yang berorientasikan ataupun bermotifkan tempatan. Seterusnya tengok 1980-an. 1980-an ni kebangkitan seni Islam. Ada seni Islam. Cikgu tak berapa nak nampak baca, jadi kamu tengok dalam buku teks kamu lebih lengkap ya. Lepas tu 1990-an dikenali sebagai era floris lantaran kaya dengan kepelbagaian style, pendekatan dan makna. Pada tahun era 90-an ni dah canggih. Maaf cikgu kurang sihat. Itu yang saya ceritakan tadi tentang seni lukisan. Kita dah tahu tentang seni lukisan. Kamu tengok dalam buku teks kamu ada latihan peta dakap. Lengkapkan peta dakap di bawah, iaitu tentang seni kontemporari. Kamu salin semula nota ni, latihan ni salin semula dan siapkan dalam bentuk dalam tulisan, tulis dan letakkan dalam buku latihan. Seterusnya, ini latihan yang ambil masa agak panjang. Cikgu bagikan masa kamu selama berapa hari? Kamu cukup berapa hari? Dalam seminggu. Dalam seminggu sebelum kelas akan datang, cikgu nak kamu lengkapkan latihan yang kedua ni, iaitu
Dalam aktiviti ekspresi seni, murid dapat menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap seni lukisan digital dalam penghasilan karya seni. Okey, apa tu apa tugasan yang diperlukan? Okey. Dalam buku teks kamu, kamu tengok buku teks kamu, kamu perlu menyediakan atau kamu perlu menghasilkan satu karya seni berbentuk digital. Sekarang ni dah canggih, dah canggih. Jadi banyak karya-karya dihasilkan melalui teknik digital. Tengok alat dan bahan terlebih dahulu. Peralatan yang pertama yang kamu perlu ada adalah komputer dan juga perisian Adobe Photoshop ataupun Clip Studio Paint, juga mesin pencetak. Make sure kamu ada peralatan ni. Kemudian langkah-langkah dia cikgu akan sebut selepas ni. Yang penting kamu ada komputer, ada perisian Adobe Photoshop ataupun Clip Studio Paint dan ada mesin pencetak. Seterusnya, sebelum cikgu terlupa, kalau kamu tak tahu macam mana simbol ataupun ikon software Adobe Photoshop tu, yang ni yang PS ni. Ni adalah software dia. Dan Clip Studio Paint, ni lebih kurang lah dia punya page dia, dia punya home page frame dia macam ni. Ramai yang tak tahu macam manakah langkah-langkah perisian Adobe Photoshop. Yang pertama kamu search Google dulu. Ini untuk trial saja. Kalau nak yang permanent, kamu kena pergi kedai dan kamu kena install di kedai lah, sebab dia kena ada key dia, dia ada security key dia. Untuk yang pertama, untuk trial, kamu boleh search Google, tulis Adobe Photoshop. Kamu search, klik download, scroll sehingga kamu jumpa perkataan download trial. Kemudian kamu kena install. Klik install. Kemudian bila dah siap install, dah keluar simbol PS tadi, Photoshop tadi dah keluar dekat desktop kamu, kamu open. Bila dah open, apa yang kamu perlu buat? Kamu kena kenal dulu tools dia, peralatan dia. Perhatikan dan kenali fungsi setiap tool yang ada. Bila kamu dah tahu tool tu apa function dia, kamu perlu create new file untuk memulakan lakaran dan menyiapkan kerja kamu. Kat sini cikgu share sedikit cara untuk menggunakan Photoshop. Cikgu tak ada sediakan nota take note, tapi kamu boleh kamu boleh dengar apa yang cikgu akan sampaikan. Cikgu akan sharing ilmu yang cikgu ada dalam bidang Photoshop. Bila kamu dah buka page ataupun frame Photoshop tu, bila kamu dah open, dia akan keluar ni. Dia akan keluar PS ni adalah simbol dia, simbol Photoshop. Untuk nak create satu design baru ataupun kerja baru, kamu pergi pada create. Create new. Bila kamu dah tekan kat sini, dekat tepi dia create new ni, dia akan ada petak-petak macam ni. Yang ini adalah untuk pemilihan saiz dan layout. Besar mana karya yang kamu nak hasilkan. Kalau yang ini standard, cikgu nak kamu hasilkan dalam bentuk A4. Dia ada saiz kat situ dalam bentuk A4. Dekat tepi kecil ni, dia ada simbol portrait dan juga landscape. Maksudnya kamu nak buat lakaran kamu tu dalam bentuk menegak ataupun nak buat dalam bentuk melintang. Bila kamu dah create new, kamu dah select saiz dia dengan ciri-ciri dia sama ada portrait ataupun landscape, kamu tekan create. Bila kamu dah tekan create, dia dah keluar macam ni. Bila dia keluar macam ni, maksudnya kamu dah bersedia untuk buat lakaran baru. So, sebelum nak buat lakaran, cikgu dah pesan tadi supaya kamu kena tahu tools-tools dia dulu. Ini antara tools yang perlu kamu tahu. Ada button crop, ada selection tools, ada effect, ada eraser, erase, ada text. Kalau kamu tak tahu apa function dia, senang je. Kamu gerakkan cursor kamu ke bahagian tu. Dekat mana ikon yang kamu nak kenal, kamu letak kat situ, nanti kat tepi sudut belah kanan akan keluar nama dia. Kamu boleh cuba satu-satu.
Okey, kalau dah siap cuba, kamu boleh mulakan lakaran kamu pada page baru ataupun create new file tadi. Untuk membuat lakaran, okey, kena guna tool yang sesuai. Maksudnya ada kat situ ada effect tool, boleh guna brush yang sesuai. Dia ada saiz brush, ada saiz pensel. Okey, macam kamu lukis biasa juga. Kita ada pensel 2B, pensel 3B. Cuma membezakannya dia dalam bentuk digital. Okey, kemudian menekankan aspek bahasa seni visual dalam membuat lakaran. Masa kamu nak melukis lakaran ni, make sure kita menekankan bahasa seni visual seperti bahasa garisan, rupa, bentuk, keseimbangan, harmoni, ruang, warna. Mesti komplit untuk menghasilkan karya yang menarik. Okey? Bila kamu dah sketch, okay, kamu nampak dah seimbang, lakaran kamu dah siap cantik, kamu cuba menggunakan layer pertama untuk meletakkan warna. Nak masukkan warna, gunakan warna yang satu color plain sahaja dahulu. Okay. Tapi kamu kena gunakan warna-warna yang menarik supaya boleh menarik perhatian. Okay. Kat sini kamu perlu menekankan prinsip pro and kontra. Maksudnya ada warna yang cerah, ada warna yang gelap. Okey, bila dah siap langkah yang kedua, kamu pergi langkah yang ketiga iaitu memasukkan tone warna berdasarkan elemen pencahayaan. Okey, katakan cahaya dari kanan, jadi kat belah kanan ni okey, yang ni cerah, kat hujung-hujung ni dah gelap. Okey, kamu kena tentukan arah mana tone cahaya itu. Okey, pastikan tone yang digunakan bersesuaian. Okey, next, bila dah siap dah siap melakar, siapkan masukkan first layer yang plain color, kemudian kamu masukkan tone color, dan yang keempat adalah untuk kamu perincikan kemasan terakhir. Okey, kamu kena kemaskinikan, masukkan background color dan sebagainya. Kemudian kamu save design kamu ni dalam bentuk JPEG ataupun image. Bila kamu dah save, kamu boleh cetak karya kamu. Boleh faham? Dah cetak, nanti kamu tampal dalam buku pendidikan seni visual. Okey, itu sahaja pada hari ini. Cikgu minta maaf sebab kesihatan kurang mengizinkan cikgu untuk bercerita lebih lanjut. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Jadi, jika ada sebarang permasalahan mengenai tugasan tadi, kamu boleh WhatsApp cikgu, Telegram cikgu. InsyaAllah cikgu akan terus memberi respon kepada kamu. Okey, semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye.